Okey, sekali lagi Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua ya. Terima kasih kerana masuk kelas awal. Okey, jadi cikgu pun memang kita akan terus menjawab kuis Cikgu pun tak nak kata okey mengajar apa hari ini tapi cikgu dah bagi tahu dari tadi kita akan buatkan kuis hari ini, jawabkan kuis yang sedia ada. Ada dua kuis yang kita akan jawab lah. Pertama, kuis yang sebelum ini iaitu soalan dia berbentuk inilah kalau kamu ingat. Okey, nanti kita akan jawab sekali juga dengan soalan yang baru cikgu bagi dalam Google Classroom. Okey, baru bagi dalam Google Classroom. Tak apa, kita akan buat sama-sama. Jangan risau, kita akan buat sama-sama. Dan sekarang, sekarang apa cerita kita nak mulakan hari ini sebelum kita pergi jawab soalan-soalan berkenaan pewarisan. Sebelum itu, murid-murid, sekali lagi cikgu ingin mengingatkan anda semua ya. Jadi, cikgu perlu sebut ya, cikgu tak nak nanti kamu komplain kenapa tak dapat makan ni semua. Jadi, murid-murid, seperti yang cikgu telah sebut sebelum ni, laporan PBD sekolah telah masuk ke fasa kedua. Fasa 3 itu tamat dah. Fasa 2 sekarang. Seperti yang cikgu dah sebut berkali-kali, ada 3 domain. Domain pengetahuan itu perlu ada evidence. Maksudnya kamu jawab soalan, mereka bagi markah. Okey, untuk subjek lain cikgu tak tahu macam mana. Jangan tanya saya. Ada murid tanya, cikgu dia mata pelajaran lain, cikgu itu mengambil melalui pemerhatian. Maksudnya murid present terus dapat TP. Tapi untuk subjek ataupun mata pelajaran sains, tidak boleh macam tu ya. Kita perlu ada evidence yang bertulis lah. Paling tidak, paling rendah pun objektif. Jadi, domain pengetahuan seperti yang cikgu tunjukkan pada skrin sekarang, ada 2 soalan yang cikgu nak jawab sekali lagi ya untuk anda semua. Soalan pertama, cikgu, tema 1 fisiologi tumbuhan dan berbunga ini, kenapa tak ada band 5? Ada seorang sajalah. Dan macam mana saya nak upgrade atau perbaikikan TP saya? Perbaiki ya. Jadi untuk tema pertama cikgu dah sebut. Okey, kalau nanti buka sekolah, jangan tunggu lagi ya. Jadi cikgu dah cakap nanti buka sekolah, jangan buka sekolah baru buat. Tolong lengkapkan modul yang ada. Sebelum cuti kamu dah beli modul tersebut kan. Buatkan semua dan jangan komplain, lengkapkan. Okey, dan cikgu kenapa tak berikan jawapan itu dulu ya? Ada 2 sebab juga 2. Pertama, mungkin modul itu cikgu akan gabungkan kamu dengan murid-murid sekolah mendengar sains alam syah. Ini pun cikgu dah bincang sebulan dah dengan guru di sekolah mendengar sains alam syah. Untuk lelaki mungkin anda akan kecewa sikit murid lelaki sebab itu sekolah sejantina lelaki. Itu sekolah sejantina lelaki ya. Maksudnya sekolah lelaki tak ada perempuan. Jadi untuk yang perempuan jangan rasa malu juga sebab itu memang untuk kita bertukar minda. Masa itulah cikgu rasa baru nak bagi jawapan sebetul-betulnya dan kamu bincang antara sekolah Raja Abdullah, mendengar kebangsaan Raja Abdullah dengan sekolah mendengar sains alam syah. Okey, sekolah mendengar sains alam syah. Tapi itu tak tahu jadi ke tak? Masih lagi bincang. Kalau buat pun mungkin kita akan buat Google Classroom macam bukan Google Classroom, Google Meet macam sekarang, saling bertukar jawapan lah. Okey. Itu satu. Cara yang pertama sekali lagi, hantarkan modul untuk perbaiki. Okey, untuk perbaikikan TP untuk domain pengetahuan yang pertama. Okey. Dan paling penting, kalau anda tengok kenapa ada 3 dan 4, 2, 1 ini adalah berdasarkan kepada kuis objektif yang anda jawab. Kuis objektif. Okey, kalau malas pun, mungkin nanti buka sekolah, cikgu akan buka balik kuis itu, buka balik kuis online itu, kamu jawab. Paling maksimum boleh dapat TP 4 lah. Okey, maka yang tinggi boleh dapat TP 4. Sama juga untuk domain pengetahuan tema kedua. Tema kedua ya. Jadi kita nampak ada yang oren. Tan Sim Yi dan Bini Anita Yong hantar lewat, tak apa, cikgu terima ya, terima kasih. Yang tak hantar ini kamu akan nampak orange. Dia macam ni lah. Kalau sekolah tak buka, macam Wenhan cikgu dah cakap 1100 kali dah. Kalau cikgu sebut lagi nanti kamu pula tak suka. Tapi cikgu perlu sebut nama juga ya. Okey. Jadi kalau anda tak hantar, okey, last sekali dia akan jadi 1 je. Macam kamu punya laporan sains. Sebabnya jangan kata cikgu, saya buat tapi saya tak hantar Itu cikgu tak layan
Sebab kalau anda tahu senior yang sedang belajar di tingkatan 6 ataupun di college mana pun, termasuk universiti, memang semua penghantaran kerja direkodkan melalui sama ada Google Classroom ataupun dalam talian dengan apa-apa apps yang sesuai. Kata cikgu, saya tak berhenti guna. Bukan alasan dah, sebab dah setahun, nak ke tak nak kamu perlu terima dan kamu perlu fikirkan jawapan ataupun cara untuk menghantar kerja kamu. Okey? Jadi cikgu dah sebutkan nama ya, ada individu yang cikgu sebut macam Irfan baru cikgu tahu dia ada keluarga dijangkiti COVID dia, tapi harap-harap memang dia negatif, alhamdulillah. Jadi harap dia akan terus sihat dan teruskan belajar. Jadi yang lain yang tak hantar, sekali lagi jangan harap cikgu akan pergi push kamu ya, tolong buat dia. Sebabnya banyak kerja sangat cikgu perlu nilai ya. Cikgu ada lebih kurang 8 kelas ya. Sebab termasuk cikgu sekarang serapkan kelas cikgu Noraini ya. Tingkatan 4 alpha pun cikgu mengajar ya. Jadi yang tak hantar, dah tengok markah tapi tak ada respon, ingat tau, benda ini akan mengganggu pada TP keseluruhan anda. TP keseluruhan. Cikgu, TP keseluruhan ini boleh kurang ke? Kalau dah dapat TP 4 boleh TP 3 ke? Bagi saya, ya. Saya boleh kurangkan lagi. Kalau kamu tak memberikan komitmen dan terus mendiamkan diri, maksudnya kamu tak hantar kerja. Contohnya untuk laporan sains, cikgu minta hantar, kamu tak hantarkan. Kat sini contohnya Anis Amira ke, Wenhan lagi, Irfan, saya faham lah ada masalah. Macam Jonathan, Jonathan ya, cikgu tak sebut nama ya. Nur Afika cikgu pun tak ada masalah. Okey, handphone rosak ke, lepas tu keluarga dia pun kalau tak silap saya kan ada masalah keluarga situ. Nur Adia, Natasha, ingat ya, dia semua mempengaruhi TP keseluruhan. Yang pembentangan hari itu dia lebih kepada fokus domain sikap lah, saintifik dan juga nilai murni cikgu bagi. Jadi cikgu perlukan respon sekarang ya. Siapa yang rasa tak puas hati dengan TP yang cikgu bagi? Sebab ada antara kamu yang cikgu ada add friend di social media, ialah jangan nanti tulis kat social media, cikgu bagi TP itu rendah sangat, saya sepatutnya TP 5, dia bagi saya TP 3. Dia mesti tak suka saya kan, contohlah. Kalau macam tu, sila bagi tahu. Okey, tanya sekarang. Cikgu okey je. Cikgu bukakan sesi ini kepada anda semua. Yang lain, siapa ada soalan? Ada yang tak puas hati ke ataupun ada cadangan yang lebih bagus untuk mengambil TP atau markah? Ya, murid-murid? Ada tak? Wenhan, okey Wenhan? Wenhan, are you okay? Hashika okey? Wenhan, Hashika okey ke tak? Wenhan? Wenhan ada tolong Wenhan? Okay, kalau ada apa-apa, tak puas hati, 30 saat lagi ni, sila kemukakan. Ataupun ada apa-apa cadangan yang rasanya lebih bagus untuk pemahkan sekarang. Okey, dan cikgu, apa lagi ni? Kalau kamu tengok pada sini ya, cikgu pun dah bagi markah semua. Yang tak hantar, cikgu letak kosong lah. Jadi, apa boleh buatkan? Itu bukti lah. Jangan nanti kata tak ada. Dan untuk kuis 1 dan kuis 2 bab 10 ini, okey, bab 10, nanti cikgu akan bagi markah lah. Dan belum lagi ya, yang hantar itu bagus, yang belum hantar itu tolong hantar ya. Kalau dah hantar, memang cikgu terus bagi 20 sebab kita dah bincang jawapan itu. Kamu perlu salin semula je. Termasuk untuk kuis yang ketiga ni. Semua ini akan cikgu masukkan ke dalam markah TP yang akan datang lah. Termasuk untuk yang genetik ini, genetik yang baru ni. Jadi di situlah bermulanya pemakaran semula. Dan cikgu, bila ada exam, dengar ya. Jadi cikgu pun tak pasti. Cikgu pun tak nak menakut-nakutkan anda semua. Ada banyak sekolah yang terpilih dan sekolah yang rajin telah mula membuat pemeriksaan atas dalam talian ya, online exam. Cikgu pun fikir macam mana nak buat online exam, tandakan ketiga kertas bio kamu. Memang menganiaya tu. Tapi kalau ada arahan datang, kita buat je lah. Jadi bersedia ya, jangan kata tak ada peperiksaan. Cikgu dah cakap kemungkinan besar akan ada lah. Tapi kita KL harap tak ada lah. Mungkin sebab fikirkan kekangan
COVID sebab ramai yang kena COVID kan. Kalau nak buat test sebenarnya tidak adil. Tidak adil. Jadi mungkin ada antara kamu tanya, kalau antara kamu yang sensitif, tertanya, cikgu kenapa Law Chin dapat band 6 untuk ekosistem tema kedua ini ya, ekosistem dan kelestarian alam sekitar. Untuk maklumat anda semua ya, Cihin ini dia terlibat dalam pembentangan lah untuk satu forum di program peringkat kebangsaan lah. Jadi dia membentang sesuatu yang berkait dengan ekosistem. Jadi nak ke tak nak, itu realiti dia. Jadi dia memang berhak lah, jadi berhak untuk mendapat TP6 sebab bahan pembentangan dia pun agak compact. Okey, dan dia menghasilkan satu idea yang barulah di situ. Okey, jadi benda itu pun sebenarnya saling berkait. Kalau kamu joinkan program yang berkaitan bio, cikgu akan tarik masuk ke dalam TP juga. TP untuk domain-domain yang berkenaan. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Ya? Kalau tak ada, cikgu sambung mengajar ya. Okey, murid-murid. Kalau ini yang tak ada respon sekali lagi, jadi cikgu akan anggapkan semua dah terima dengan redha . Tak ada masalah bantahan. Okey, tak ada bantahan untuk markah anda semua, PTP semua. Jadi kita sambung sekarang. Murid-murid, kita jawab soalan yang pertama dulu ya. Kuis yang tertangguh pada hari itu. Okey, kalau anda tengok soalan tersebut. Seorang lelaki yang mempunyai research dalam darahnya ialah research positif. Okey, isterinya yang tidak mempunyai faktor research dalam darahnya ialah research negatif, RH negatif lah. Dia bertulisan di situ. Okey, anak pertama mereka yang RH positif dapat hidup, tetapi anak kedua yang juga RH positif tidak dapat hidup. Jadi murid-murid, kalau kamu dah buat soalan ini, kan, jadi macam mana kamu nak jawab soalan ini? Bagaimanakah kamu nak jawab soalan ini? Jadi, pertama, kalau cikgu tanya secara terbuka, berapa perenggan ataupun berapa, boleh kata perenggan je lah, perenggan yang kamu akan rancang tuliskan dalam esei ini? Berapa perenggan yang kamu rancang untuk tulis esei ini? Murid-murid, siapa nak jawab? Ada ke tak sesiapa di sini yang jawab? 6. Oh, kalau ikut markah jelah. Tapi sebenarnya fokus dia adalah, dia kata terangkan petikan di atas, highlight istilah anak pertama. Highlight istilah dia anak pertama. Okey. RH positif dapat hidup. RH positif tapi hidup. Ini perenggan pertama. Perenggan yang pertama. Anak kedua, ini anak kedua ini, perenggan yang kedua. Maksudnya kamu akan terangkan 2 poin di sini. Bagaimanakah anak pertama yang RH positif boleh hidup? Okey, tetapi anak yang kedua RH positif tidak dapat hidup. 2. Secara fokus dia memang 2 perenggan. Tapi cikgu dah cakap, setiap point memang kamu boleh pecahkan jadi perenggan yang lagi kecil. Maksudnya kalau 6 markah memang 6 perenggan lah, logik juga. Tapi secara gambaran besar, kamu akan tulis 2. Terangkan kenapa anak pertama mereka RH positif hidup, manakala anak yang kedua RH positif tidak dapat hidup. Untuk menjawab soalan ini, ada perkara yang anda perlu tahu. Iaitu research. Okey, cikgu, apa itu research? Murid-murid, ibarat dalam sel darah merah dia, sel darah merah itu kan, dia ada antigen yang lain. Okey, kita ada antigen yang membentukkan kumpulan darah A, B dan O kan. Jadi sekarang ada lagi satu untuk research. Kalau dia gene ataupun kita kata genotik dia ada research, maka dia punya sel darah akan menghasilkan antigen research. Jadi apa yang kamu perlu ingat terdahulu? Cikgu dah cakap hari tangguh kan. Jadi sekali lagi kalau anda tengok, pentingnya untuk anda beza antara
antara antigen dan juga antibody. Untuk pengetahuan semua ya, soalan ini menjadi begitu panggil apa ya? Begitu sensitif sekarang, sebab berkait dengan COVID-19. Okey, kita akan dengar ada istilah antigen COVID-19, dia guna istilah antigen dan badan akan menghasilkan antibody selepas disuntik vaksin. Okey, itu nanti kita akan cerita masa akan datang. Jadi sekarang, yang pentingnya kamu perlu tahu apakah hubungan antara antigen dan antibody. Antara antigen dan antibody. Jadi kalau sesiapa yang masih kosong untuk konsep ini, kamu perlu tahulah antigen, cikgu dah tulis pada skrin sekarang ni. Antigen ialah benda asing tau. Benda asing sama ada bakteria ke, virus ke, apa-apa mikroorganisma, sebahagian daripadanya, okey, dari luar badan lah, yang boleh merangsangkan sel darah putih ataupun lebih tepat limfosit untuk menghasilkan antibody. Jadi ini ada poin yang penting lah, bukannya kat sini. Kalau kamu tulis macam itu memang tak dapat markah lah, sebab tapi kita perlu ada konsep terdahulu. Jadi antigen rujuk kepada apa-apa benda asing dari luar yang masuk dalam badan, dalam sel darah yang boleh merangsangkan sel darah putih ke limfosit B untuk menghasilkan antibody. Jadi apakah fungsi antibody pula? Antibody cikgu, saya tahu membunuh virus dan juga bakteria. Salah kita dah belajar biologi, kita tak akan sebut istilah membunuh. Sebab antibody, tindakan dia bukannya terus membunuh. Kalau anda tengok pada gambar raja seperti sini. Okey, kamu akan nampak antibody yang berbentuk Y ini. Okey, dia lebih kepada menggumpalkan. Apa itu menggumpalkan? Jadikan mereka satu ketul. Menggumpalkan. Okey, maksud dia memerangkap. Tapi kamu tak boleh kata istilah memerangkap. Kalau nak terang lebih itu jelah, tapi untuk poin yang penting itu menggumpalkan ataupun kita panggil aglutinasi lah. Jadi kenapa nak tangkap macam tu? Supaya menyenangkan macam mana kata sel-sel darah putih yang lain, khususnya yang menjalankan fagositosis. Maksudnya kalau ini adalah sel darah putih yang menjalankan fagositosis, ini sel darah putih, ataupun kita panggil yang fagosit. Contoh fagosit untuk sel darah putih dalam kategori yang boleh menjalankan fagositosis ataupun makan sel-sel lain, namanya seperti neutrophil dan juga panggil apa itu? Neutrophil dan juga macrophage. Okey, macrophage. Jadi dia akan memanjangkan dia punya pseudopodia, lepas itu bentuklah vakuum makanan. Okey, lepas itu akan menjalankan apa seperti yang difahamkan dalam fagositosis lah, akan dicernahkan oleh enzim lisozim lah. Okey, boleh fahamkan? Ataupun sesiapa di sini yang memerlukan bantuan dulu, ada tak? Nur Anis Natasha boleh ikut? Boleh tak? Boleh ya. Jadi kita sambung ya. Jadi sekarang apakah poin yang kamu perlu ingat? Aku tulis pada skrin juga supaya anda ingat. Antibody berfungsi untuk mengumpalkan antigen ataupun mengaglutinasi 2G. Okey, jadi menggumpalkan antigen tersebut. Maksudnya untuk menyenangkan dia dihapuskan ataupun dibunuh. Jadi sekarang kita nak tuliskan dia punya point. Jadi apa yang berlaku di sini. Jadi macam mana kita nak jawab untuk anak pertama. Jadi point pertama. Jadi semasa macam mana kita nak jawab, kita pun tulis ikut ringkan lah.
Jadi cikgu pun tulis kat bawah. Ayah positif. Isteri ataupun ibu research negatif. Apa yang penting anda perlu tahu bahawa maksud dia lelaki itu dia akan menghasilkan antigen research. Perempuan itu tidak ada antigen research. Maksud dia kalau darah si suami ini masuk ke dalam isteri. Cikgu, darah dia macam masuk. Cikgu dah cakap situasi. Kalau darah suami masuk ke dalam isteri, apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Murid-murid, siapa nak jawab? Siapa rasa boleh jawab? Kalau darah suami masuk ke dalam, darah untuk yang si isteri ni, apa akan berlaku? Ya? Sel darah yang mengandungi antigen D akan merangsang badan si isteri untuk menghasilkan antibody NDD. Ya, jadi kalau anda tengok kat sini, ya. Jadi antigen daripada suami, antigen apa itu? Ini yang kita nanti kata antigen ataupun kita panggil anti-rhesus. Okey, antigen untuk rhesus ataupun antigen untuk rhesus. Kalau kamu nak tulis macam ni pun terima. Okey, daripada suami itu akan merangsangkan darah putih atau limfosit dalam isteri untuk menghasilkan antibody. Jadi tak ada isu lah kalau lelaki suami dan isteri sini, tetapi isu dia melibatkan mengandung anak. Kenapa? Pertama, yang research positif hidup. Anak kedua dia mengandung, yang research positif boleh meninggal. Jadi semasa, kalau anda tengok cikgu nak bagi jawapan ya. Jadi murid-murid anda boleh terus tulis semasa kehamilan, kalau anda tengok semasa kehamilan anak yang pertama. Okey. Kalau kamu nak kata ketika, kalau ikut buku ya, kalau kamu ikut buku ketika melahirkan boleh, ketika ataupun semasa melahirkan anak pertama pun boleh terima. Kehamilan ataupun melahirkan anak pertama, dia lebih kepada peringkat akhir kehamilan. Sebab kamu telah difahamkan darah ibu dan darah fetus anak itu tidak bercampur. Darah anak, sistem peredaran darah anak tidak bercampur dengan sistem peredaran mak. Okey? Tetapi kita sedar bahawa okey, antibody mak, antibody ibu boleh masuk ke dalam anak. Cikgu, macam mana? Melalui apa itu? Tali pusat. Dalam tali pusat itu ada salur darah lah. Okey, sabar. Kalau lupa nanti cikgu akan cerita. Anak pertama tidak menjadi isu sebab dua-dua darah berasingan. Maksud dia, darah anak pertama yang mempunyai antigen research tidak masuk ke dalam badan mak. Tetapi ketika melahirkan anak pertama, apa akan berlaku? Sedikit darah fetus, okey, dengan antigen research, kita biasa guna short form AH, okey, akan meresap ke dalam sistem darah ibu. Kenapa boleh dia meresap? Sebab mungkin ada terkoyak, okey, ketika melahirkan anak, tali pusat itu akan cabut, okey, yang kita pun semua tahu. Dan perkara ini cikgu akan jelaskan nanti pada masa akan datang ketika belajar pembiakan. Cikgu akan semula di situ. Jadi akan meresap ke dalam sistem darah ibu ketika anak pertama dilahirkan. Jadi masa mengandung anak pertama, proses dia okey je, tak ada masalah. Hanya lepas dia lahirkan, okey, darah dia mungkin bercampur sikit. Jadi apa yang kamu perlu jawab seterusnya? Okey, ini akan merangsangkan penghasilan antibody. Penghasilan antibody dalam, kalau nak kata antibody ataupun kita panggil antibody untuk research dalam darah ibu. Dalam darah ibu. Sebab antigen dah masuk dalam darah ibu. Dia akan merangsangkan penghasilan antibody. Jadi dalam SPM itu dia bukan jawapan ini kan. Dia tidak, maksudnya
tidak harus mengkhusus ya tak. Kalau boleh tuliskan antigen research, antibody untuk research ya. Kalau boleh tulis macam tu tau. Isu dia, cikgu, jadi anti ini rujuk kepada antibody ke antigen. Ini yang biasanya budak jawab tanya ketika mereka tengok skema jawapan. Jadi, cikgu akan terangkan pada penghujung kelas nanti kalau cikgu ingat. Jadi, seterusnya, apa akan berlaku? Antibody, sekali lagi antibody untuk antigen research. Okay, research. Okay, akan meresap ke dalam darah fetus. Jadi, apa yang akan berlaku ini? Ini menyebabkan pula, ini poin yang pertama, ini menyebabkan sedikit sel darah merah fetus mengalami aglutinasi. BM 2G ke 1G. Kejap aku nak ingatkan sebenarnya. Kita tengok sekejap. Aglutinasi ya. 1G saja kan. Sekejap. Sabar. Dia sebenarnya, dia ada isu dulu mereka pilih nak kata AG tapi aglu. Dia tak nak aglu. Okey, sekejap ya. Kalau saya percaya kamu memang 1G sekarang. Sekejap. Sabar sekejap. Akan bergabung dengan antigen. Kejap ya. Fagositosis dah saya sebut. Ayah. Sekejap. Okay, Sekarang jadi, panggil pengaglutinan, bukan aglutinasi sudah. Ya. Tapi pengaglutinan itu betul. Tapi biasanya kalau ikut jeku yang menanda kertas kamu, ialah orang lama. Faham ke tak? Jadi aja mengalami pengaglutinan. Betul. Tapi sekali lagi dalam silibus, dalam skema jawapan SPM pun memang kita guna istilah aglutinasi tau. Pengaglutinan ialah perkataan yang baru. Okey. Dan kadang-kadang kalau murid dia tertulis hemolisis pun terima tau. Tapi sekarang cikgu pun tak nak membuatkan hidup kamu susah. Dalam bahasa yang senang, ikut dua-dua ini. Dua-dua ini pun diterima lah. Okey. Jadi sel darah merah fetus akan mengalami aglutinasi. Dia sedikit sel darah merah yang kena. Jadi maka anak pertama dapat hidup. Ini yang pertama. Jadi ini adalah perenggan yang pertama. Siapa yang ada isu untuk perenggan pertama ni? Yes, siapa ada isu? Ada ke tak? Siapa di sini ada isu? Halo cikgu, rasanya cikgu sudah lag. Sangat-sangat lag. Sekarang tak mampu dengar apa yang cikgu cakap. Sekarang let's go party all night. Oh, juga ada record. Hayya, terlupa sudah.
Jadi testing ya. Minta maaf semua ya. Jadi troubleshooting kita restart. Nasib baik laptop pun boleh tahan ya. Jadi kita sambung ya. Seperti yang kamu nampak sekejap lagi document recovery. Jadi tak tahu masalah berlaku kat mana ya. Rasanya mungkin semalam updatekan sistem baru kan. Jadi kita reda je. Jadi sambung ya. Jadi untuk anak kedua pula. Jadi ketika kehamilan untuk anak kedua, ini peringkat kedua ataupun kalau kamu nak kata poin yang seterusnya silakan lah. Dia siapa dia? Apa lama maksudnya? Dah restart dah. Saya dah restart dia kira lama ke? Jadi harap jadi isu lah. Minta maaf sekali lagi kepada mereka yang sabar menunggu. Terima kasih. Jadi untuk kehamilan anak kedua yang juga research positif, ada cara sekali lagi kalau kamu nak tulis research positif ini ya. Dia ada cara dua ataupun kamu boleh tulis AS positif je. AH positif, AH positif. Okey. Sedikit darah fetus akan meresap ke dalam darah ibu sedikit. Jadi disebabkan sebelum ini dah ada darah masuk, jadi sekarang darah kedua masuk menyebabkan apa? Lebih merangsangkan. Boleh ya, cikgu sambung lagi, cikgu pun tak nak buang masa sekarang. Ini akan merangsangkan sekali lagi lebih, okey, banyak antibody dihasilkan. Jadi antibody ini sekali lagi seboleh-bolehnya kamu tulis anti research lah. Dia memang antibody untuk antigen research ini. Nanti cikgu akan bagi contoh soalan berkenaan kumpulan darah sekali lagi. Okey, yang dihasilkan daripada darah ibu. Jadi dengan lebih banyak antibody ini akan meresap ke dalam darah fetus. Meresap ke dalam darah fetus, macam mana darah dia boleh masuk? Sekali lagi dalam tali pusat. Okey. Kalau kamu tengok ketika penempelan berlaku, okey, tali pusat daripada fetus akan lekat pada endometrium ibu, rahim ibu pada satu struktur yang khas. Jadi kalau kamu ingat, apakah nama struktur yang melekatkan atau menyambungkan endometrium ke fetus. Cikgu, apa yang cikgu cakap ni? Kalau anda ingat ya, cikgu sekali lagi perlu ya. So benda ini semua adalah soalan yang kira agak terkenal. Okey, cikgu harap dia tak troubleshooting lagi ya. Cikgu betul-betul harap ya. Jadi sekarang cikgu nak tengok buku teks. Ya. Memang tadi troubleshooting ya. Cikgu pun agak kelang kabut sekarang. Apa boleh buat? Cabaran. Sepatutnya benda ni semua dah ada. Tadi cikgu dah buka pada muka surat tersebut. Sabar ya. Okey, kalau kepada sesiapa yang tak faham ini, apa yang cikgu sebut ini, ya. Jadi tali pusat ya, daripada fetus ke endometrium melalui strukturnya yang nama placenta apa uterus pula. Placenta di sini, ini adalah soalan yang juga menjadi soalan fokus ya. Kamu perlu terangkan pertukaran, bukan pertukaran darah. Cikgu tak sebut pertukaran darah ya. Pertukaran nutrien dan juga bahan kumuh. Pertukaran nutrien dan bahan kumuh yang dari fetus ke dalam darah ibu. Bahan kumuh seperti apa? Seperti karbon dioksida dan yang seterusnya. Jadi hari ini memang lamsam ya, kita sentuh pengangkutan, sentuh juga pembiakan, okey, khususnya kepada struktur yang kamu perlu ingat hari ini, placenta. Perlu tahu, perlu buat ulang kaji hari ini. Benda ini kalau tidak, kamu akan tanya antibody meresap ke dalam darah fetus dekat mana? Pernah terjadi atau ditanya dalam soalan objektif juga ya, sebagai pilihan. Okey. Ini menyebabkan lebih banyak sel
darah merah fetus mengalami ataupun saya mengalami pengaglutinan betul ataupun aglutinasi. Tadi sikit, sekarang lebih. Poin dia ada penting di sini kalau anda tengok lebih. Jadi kalau lebih, bayangkan anak yang kedua lebih banyak sel darah fetus mengalami aglutinan. Cukup oksigen ke tak cukup oksigen? Tidak. Semua ini ada tidak. Jadi keadaan ini dikenali sebagai apa? Erythroblastosis. Erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis. Okey, blastosis fetalis. Fetalis. Ya, erythroblastosis. Ya, betul. Erythro. E-R-I. Okey, jadi maksud dia adalah fetus ataupun kita panggil bayi yang baru lahir mengalami anemia yang teruk, boleh mengalami jaundice juga. Jaundice maksudnya kekuningan, bermaksud hati anak itu tidak berfungsi seperti yang perlu, dan juga kamu boleh tulis seperti kerosakan jantung. Okey, jantung, hati ataupun otak boleh dispesialkan. Kerosakan jantung ke hati ke otak pun boleh. Yang penting anemia yang teruk sebabnya sel darah merah dia semua mengalami agglutinasi. Boleh ikut ke tak murid-murid? Boleh ikut ke tak? Siapa ada soalan? Coming, boleh ikut? Ini istilah yang perlu anda ingat hari ini. Erythroblastosis fetalis. Yiseng, boleh Yiseng? Jadi kalau anda tengok di sini, jadi Jeku banyak poin ini. Jadi sini kalau anda tengok sekali lagi ada lebih kurang 10 poin. Ya, semua ini perlu ingat. Dan kalau nasib anda tak baik, memang kita dah ramal lah. Dia akan keluar dalam bentuk jadi harap dia akan menjadi soalan yang betul. Jadi benda ini kamu boleh terangkan juga melalui pewarisan. Kenapa anak mendapat positif sedangkan ayah dia positif, mak dia negatif. Kamu perlu terangkan melalui raja skema genetik. Raja skema genetik. Benda itu pun boleh ditanya dan kita memang dah ramal lama sangat dah, tapi tak keluar. Jadi benda itu, jadi ketika kalau kamu nak tuliskan alel dia itu biasanya kita akan tulis RH positif. Untuk yang alel reserve positif dan negatif kita akan guna RH negatif. Memang kita akan guna, dia akan bagi dalam soalan lah, jangkaan ada seperti tersebut. Harap membantulah. Jadi itu adalah untuk soalan yang sebelum ni. Baru-baru ini Jeku baru bagi di dalam Google Classroom. Google Classroom tadi, kalau anda tengok, iaitu soalan ini. Okey, soalan ini. Jeku pun tak nak buang masa kalau anda tengok soalan yang tadi. Jeku perlu cari balik soalan itu. Mana Jeku tulis? Pewarisan. Pewarisan. Yeah. Habis lah. Sepatutnya Jeku ada tulisnya. Mana Microsoft Word penulisan. Ada. Ya. Okey, jadi ada dua di sini. Jadi kita akan jawab ni, murid-murid. Ya, ini pun soalan yang dah keluar banyak kali dalam SPM dan lebih kurang sama. Dan hanya yang berbeza di sini je. Kalau anda tengok memang nasib kalau anda tak baik, dia akan bagi kosong ni lah, kamu perlu buat semua. Ini. Use a Punnett square to show the crossing between. Maksudnya, kamu perlu lukiskan segi 4 Punnett itu sendiri. Jadi murid-murid, sebelum kamu nak jawab itu, kamu perlu tengok soalan ini. Untuk yang soalan ini, dia lebih fokus kepada, tadi kita sebut lebih kepada pewarisan tau. Jadi ini kita sambung untuk yang hukum Mendel kedua ya. Hukum Mendel yang kedua. Jadi apa yang kita nak belajar di sini sekali lagi, kita nak memahami macam mana pewarisan yang melibatkan dua ciri pada masa yang sama. Jadi apa yang kamu perlu tahu sekarang, kalau anda tengok, setiap kali dapat soalan pewarisan, kalau ada istilah homozygous, bulatkan homozygous,
Okey, kalau BM di sinilah dan tinggi homozygous dengan homozygous. Baru kamu bulatkan dengan warna lain dia punya ciri. Jadi red, kalau kita kat sini merah lah dan tinggi. Manakala homozygous ada satu lagi untuk bunga putih dan juga kerdil. Dengan itu kamu boleh nampak. Dalam gambar raja yang diberikan itu kamu pun nampak dah. Okey. Homozygous. Jadi macam mana kamu nak jawab? Biasanya untuk menjawab genotip ada dua cara dah. Satu daripada soalan melalui fenotip terus ke genotip. Cara kedua dari gamet balik kepada genotip. Gamet. Kenapa dari gamet? Sebab kita tahu bahawa gamet, pembentukan gamet adalah selepas meiosis di mana sepasang alel untuk ciri yang tersebut akan diseparuhkan. Maksud dia, kalau dapat R besar, maksudnya sebelum ini mesti ada dua R besar. Sebab setiap ciri atau trait ditentukan oleh dua alel, sepasang alel. T pula ada dua, T dan T. Jadi ketika meiosis diseparuhkan dua R jadi satu R, dua T jadi satu T. Manakala untuk yang ini pula, kalau kamu ikut atas homozygous terus tahulah. Maksudnya R kecil, T kecil, T kecil. Tak ada masalah pun. Jadi siapa yang tak tahu, cikgu, boleh ke tak saya tulis RT? Maksudnya R satu, T satu, R satu, T salah. Setiap trait ciri itu, alel dia mesti tulis sekali. Baru dah siap satu ciri, baru pergi ke ciri yang kedua. Kamu tak boleh campurkan. Okey, campurkan salah konsep dia. Jadi, apa lagi yang kamu belajar sekarang? Persenyawaan. Jadi, kalau kepada murid yang tak tahu apa-apa, dia mungkin tulis RT besar, RT kecil. Tak boleh ya? R dulu, baru T selepas tu. Yang rasa senang, okeylah. Yang tak rasa senang itu yang menjadi dia benda senang berlaku kesalahan. Apakah fenotip seterusnya? Fenotip di sini adalah kalau kamu tengok, okey, kalau anda tengok merah, okey, besar lagi, dominan lah, jadi mesti merah. Okey, bunga merah, jangan lupa tulis bunga merah. T itu adalah apa? T itu ialah tinggi. Tinggi tak, kalau kamu nak tulis pokok tinggi pun boleh. Jangan lupa tuliskan istilah bunga. Merah apa? Merah pada batang pokok ke daun pokok. Mesti tulis merah, bunga merah. Jadi ini adalah poin yang asas. Ya, cikgu mengajar dari asas. Siapa yang rasa boring itu, okey, anda dah reti lah. Yang menjadi cabaran ialah yang ini, B1 ini. Untuk menunjukkan kacukan antara generasi S1 pada Rajah 1. Untuk menghasilkan anak 2. Jadi macam mana kamu nak tuliskan? Cikgu sebenarnya nak kamu tuliskan ini, tukarkan ini kepada 4 markah ya. Ini 4 ya. Bukan 3 ya. Dia memang kalau kosong memang 4, ini 2. Jadi 4 macam mana? Sekali lagi dari sini anda perlu tahu. Kita sedikit warm up. Melalui hukum Mendel kedua. Hukum Mendel kedua. Apakah hukum Mendel kedua sebut? Jadi hukum Mendel kedua menyebutkan bahawa ketika pembentukan gamet, semasa pembentukan gamet, mana-mana alel bagi satu ciri, kalau di sini warna bunga lah, boleh bergabung atau berpasang dengan mana-mana alel untuk ciri yang kedua. Ketinggian kat sini. Cikgu ulang ya. Semasa pembentukan gamet. Okey. Mana-mana alel bagi satu ciri, kita kata ciri satulah ciri pertama, boleh bergabung dengan mana-mana alel. Okey, mana-mana alel untuk ciri yang kedua. Jadi kalau untuk soalan ini maksudnya mana-mana alel untuk warna bunga boleh bergabung atau berpasangan dengan
alel ketinggian. Mana-mana alel untuk ketinggian. Maksud dia, R boleh berkumpul dengan T besar. Dia juga boleh berkumpul dengan bukan apa R kecil pula. Sorry ya. Dia kata satu laptop itu dia restart akan dia menjadikan kita stres ya. Jadi siapa yang rasa mengajar online ni senang, sila buatlah. Dia rasakan sendiri ya. Okey, Kok Siang ada Kok Siang? Okey tak Kok Siang? Are you okay Kok Siang? Ada Kok Siang? Okey, kita sambung ya. Jadi R besar dengan T besar, R besar juga boleh dengan T kecil. Siapa yang cakap? Siapa yang cakap? Hukum Mendel yang dua Masa Mendel cakap lah adalah hukum dia yang kedua. Jadi R kecil pula boleh berkumpul dengan mana alel untuk ciri yang kedua. Untuk ciri yang kedua. Maksudnya R kecil boleh dengan T besar, R kecil juga boleh dengan T kecil. Perlu faham ya, benda ini sebenarnya nanti terlibat dalam penerangan. Penerangan yang terakhir C ni kita akan terangkan nanti. Jadi sekarang Punnett square dia, macam mana kita nak buat Punnett square? Ya, ada 16 kotak ya, tapi macam mana kamu nak dapat 16 kotak itu? 16 kotak itu, jadi sebelum anda nak jawab 16 kotak itu, anda perlu faham atas itu satu, ada 4 R kecil, R kecil, T besar, R besar, T kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab pada baris yang menegak itu, okey, jadi anda pun tulis. Okey, jadi pentingnya anda tunjuk gambar aja ini. Punnett square seboleh-bolehnya buatkan dia dalam bentuk kotak yang lengkap. Tajuk. Maksudnya selain daripada 16 kotak, perlu ambil kira juga kotak di luar daripada 16 itu untuk gamet. Maksudnya tulis di situ gamet. Tulis di situ gamet. Maksudnya atas mungkin gamet jantan, bawah gamet betina ataupun sebaliknya. Mesti tulis gamet. Ini penting ya. Banyak yang hilang gambar sebab dia tak tulis gamet. Okey. Lepas tu mesti dalam segi 4 kotak itu mesti lengkap. Kalau tidak kena tolak markah juga. Okey. Lepas tu sambung lah. A besar, T besar, T besar. Ini A besar, T besar dengan T kecil. Siapa yang tak boleh buat ini, disarankan supaya anda buat beberapa kali latihan ini. Kepada mereka yang rasa benda ini senang, bagus. Okey, tapi jangan nanti soalan yang sama keluar dalam SPM, kamu tak dapat skor markah penuh ya. Seharusnya ini dapat markah yang penuh. Cikgu, macam mana pastikan saya buat betul ke salah? Seharusnya kalau kamu kali pertama yang buat, kepada mereka yang kita panggil amateur ya, baru yang buat, seharusnya buatlah 2 warna. Seharusnya buat 2 warna. Maksudnya kalau kat sini ini RT. Okey, jadi kamu pun akan nampak cikgu dah tulis macam ni. Ini warna biru dengan warna yang hitam. R daripada ini R kecil, sorry. R kecil daripada sebelah kiri. Kalau anda tengok cara macam ni lebih senang. Kalau 2 warna, lepas tu T besar untuk mengelakkan daripada apa-apa masalah, senang je kalau kamu boleh tulis pada sebelah kanan ataupun sebab dia T besar dia ada dominant, kita pun ikutlah T besar. Sebab dia dominant. Cikgu tak nak nanti tulis semula kan. Jadi kalau T besar, dia memang gabung dengan T sebelah kiri. T besar dengan T kecil, T besar dengan T besar, T besar dengan T kecil. Macam itulah kamu buat. Jadi kamu akan nampak perasan setiap satu itu ada 2 warna sepatutnya lah. Dan 2 alel. Okey, 2 alel untuk setiap ciri daripada gamet jantan dan gamet betina. Benda ini perlu lengkap dan cikgu. Kalau dalam soalan esei, disarankan kamu tulis juga ciri dia ke bawah. Contohnya ini bunga, merah dan tinggi. Okey, merah
dan tinggi. Tapi yang ini, dalam soalan ini tidak perlu tulis lah, tapi disarankan tulis kalau untuk SPM takutnya mana tahu ada markah kan. Sepatutnya memang kita tulis fenotip di bawah genotik itu supaya kita nampak. Jadi ini adalah 4 markah. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Faham. Saya Tapi tak kena faham. tulis banyak lah. Tak tahu. Saya tahu kamu akan faham. Yang lain yang tak, yang itu yang masalah ni. Yang lain siapa ada? Siapa ada? Yes, Jonathan? Yang tulis merah tinggi, yang merah tinggi apa, ciri ya. Ciri itu Fenotip. Kenapa? setiap kali ke atau bila setiap kali? Itu yang saya kata. Sebenarnya soalan ini ada dua tau. Satu dia keluar dalam essay. Dengar ya. Dalam SPM, lazimnya dia keluar dalam soalan struktur dah. Dan banyak kali keluar dalam 10 tahun ni, keluar 2 kali dah seingat cikgu. Dia biasanya dia dah siapkan dalam bentuk kotak, dia hanya kosongkan tempat tertentu lah suruh kamu lukis. Contohnya dia dah buat macam ni, dia mungkin kosongkan ini dia kosong, dia minta kamu isi. Faham ke tak? Tapi kalau kamu betul-betul buat, nak praktiskan untuk yang SPM, anda kata ini soalan dan essay, segi 4 punat, lepas anda dah buat genotik di atas tu, digalakkan terus di bawah itu tuliskan genotik dia dan benda ini seharusnya besar, jelas dan lengkap. Ada 16 kotak yang perlu diisikan, maksudnya genotik, fenotip. Boleh tak? Boleh tak bro? Transimi, yes. Transimi, are you okay? Okay. Okay ah. Jadi sekali lagi kepada mereka yang kali pertama buat benda ini dan rasa tak senang, cikgu dah cakap maksud dia kalau saya jadi kamulah, atas akan guna hitam ke biru pun tak apa. Jadi kalau kamu guna hitam, sebelah kiri ni kamu guna merah ataupun biru lah, warna yang bertentangan. Lepas itu kamu isi. Maksudnya setiap ada 4 ini mesti ada nampak 2 warna dan setiap satu mesti ada 4 alel. 4 alel. Setiap satu ini ada 4. 2 alel untuk satu ciri, 2 alel untuk satu ciri dan setiap 2 alel itu mesti ada 2 warna. Atas satu, kiri satu, atas satu, kiri satu, atas kiri satu. Dan kalaulah dominan dulu, resesif dulu, mesti ingat tulis dominan terdahulu. Dominan. Maksud huruf besar dulu lah. Kalau contohnya di sini, kenapa cikgu tak tulis T di belakang kan, T biru ni? Sebab sampai sini, dia akan jadi isu. Biasanya orang akan ingat kat sini, okey, contoh ya. Dia nak nampak 2 warna, bolehlah. Ini T besar, sepatutnya hitam kan. Cikgu sekarang tunjuk ya, memang mengambil masa ya. Benda ini cikgu terpaksa sebut. Kalau nanti anda nak buat semula, tengok semula silakan. Ini tak apa. Tapi bagi kedua ini, dia akan terbalik. Masa T kecil ke depan, T besar di belakang. Tak boleh. Dominan dulu, baru resesif. Itu penulisan yang betul lah. Okey? Harap semua faham. Lepas itu, kirakan nisbah fenotip anak-anak yang dihasilkan oleh genetik. Okey? Sebab ini dia tulis fenotip. Jadi, itu 2 markah dia ada kat sini. Jadi, apakah markah dia sekarang? Kamu akan tengok di sini. Bermula dengan merah yang tinggi. Bunga merah. Okey, dan tinggi. Okey. Nisbah kepada yang resesif biasa kita akan tulis hujung lah. Bunga putih. Dan juga rendah pula. Dua-dua ada di sini. Satu ialah bunga merah tapi rendah. Bunga putih tetapi tinggi. Okey, jadi macam mana nisbah dia? Kamu akan kira sendiri 9, 3, 3, 1. Tak perlu tok kat sini sebab tok itu tadi kat bawah. Jadi 2 markah itu, satu adalah kepada bilang nisbah dia, kedua ialah fenotip dia. Kalau kamu tulis salah, tak dapat markah ni. Okey. Jadi kamu akan nampak bunga merah dan rendah ini adalah boleh kata, kamu nak kata hybrid pun boleh, tapi cikgu dah sebutkan istilah kalau ikut dia panggil recombinant lah. Benda yang lain daripada yang panggil apa, induk, lain daripada induk. Okey, induk kita guna merah tinggi, putih rendah. Sekarang ada merah yang rendah dan bunga putih dengan yang tinggi. Pelik. Jadi itu yang dia minta kamu terangkan
Mengapa sebahagian daripada anak-anak yang dihasilkan di F2 tidak mempunyai fenotip yang sama dengan induk mereka? Jadi dua markah di sini. Jadi cikgu macam mana saya nak jawab soalan ini? Kalau kamu ada buku teks ya, sekali lagi, murid-murid ya. Kalau kamu ada buku teks, buku teks warisan. Tadi ada buka dah, sekarang perlu buka semula. Sorry ya sekali lagi, cikgu pun terkejut. Tiba-tiba troubleshooting dengan laptop Dell cikgu Cikgu pun terkejut. Saya tak tahu mana salah dia, tapi biar je. Jadi sekali lagi, kamu perlu balik kepada pewarisan dihibrid Okey, hukum yang dihibrid ini. Tengok muka surat 238 ya, betul. Pewarisan dihibrid 238 dan carikan jawapan dan 239. Okey, siapa yang tak tahu kamu tengok ini. Ya. Jadi macam mana kamu nak jawab? Macam mana kamu nak jawab? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Ataupun cikgu bagi masa dalam 30 saat. Okey, kita cuba tengok Kamu cuba tulis apa-apa yang kamu tahu. Okey, kejap ada beberapa saat ni. Jadi murid dah cuba buat ke belum? Dia kena pilih juga. Kitchen okey? Dia kitchen? Kitchen okey kitchen? Okey, good. Jadi kita sambung sekarang. Jadi 238 dan 239. Cikgu, rasanya perlu ke tak kita nyatakan apakah hukum tersebut? Ya. Jadi menurut hukum Mendel 2, kalau kita nak tengok hukum pengkotoran bebas ya. Kalau saya jadi kamu, saya tak tulis di sini terus. Menurut hukum Mendel 2. Okey, ataupun hukum pengaturan bebas. Kalau ikut English, law of independent assortment lah. Law of independent assortment. Betul. Memang kita perlu nyatakan apa yang dia sebut sebenarnya. Ada dua ya. Satu, okey, pembentukan gamet. Satu ialah percantuman secara ataupun persenyawaan secara rawat. Tapi macam mana kita nak tuliskan ayat itu? Kalau kamu tengok di sini, murid-murid. Okey, kalau anda tengok di sini. Cikgu nak kamu kajikan warna biru ini yang kamu dah bagi ya. Diberikan dalam muka surat 238 dan 239 dalam biru poin dia. Jadi sekarang kita nak susunkan ayat dia supaya lebih betul berkenaan dengan soalan yang diberikan. Jadi apa yang berlaku di sini? Jadi menurut hukum Mendel 2, semasa pembentukan gamet, mana alel. Okey. Kalau kamu nak tulis silakan, iaitu R besar dan R kecil. Okey. Bagi warna bunga. Itu kata kalau kamu salin sebiji tak jadi tau. Kita mesti tepat kepada soalan. Bagi warna bunga. Okey. Boleh berpasang, okey, ataupun bergabung dengan mana alel. Okey, aku letak kurungan. Kalau kamu tulis tak apa, tulis pun tak apa. Jadi tinggi ya T. Bagi ketinggian pokok. Kamu pembentukan gamet ini juga boleh digantikan dengan istilah meiosis. Dia sama je. Dia ada dua markah di sini sebenarnya. Kalau kamu nyatakan meiosis, dapat dan boleh berpasangan, ini pun adalah markah yang ketiga. Jadi dah dua, dapat tiga. Tiga dapat dua dah kan? Jadi apa lagi yang kamu boleh tulis? Apa yang kamu boleh tuliskan? Kalau kamu tengok yang ayat yang kedua itu,
Okey, kalau anda tengok dalam ayat yang kedua, apa ayat kedua itu? Tengok pada sini. Kalau anda tengok buku teks di sini, iaitu okey. Jadi dia boleh bergabung secara rawak dengan mana ma'ali dengan daripada pasangan alil tersebut. Jadi apa yang akan berlaku seterusnya? Persenyawaan rawak. Jadi macam mana kamu nak tulis persenyawaan rawak itu? Kita dah jawab yang poin yang penting. Jadi gamet daripada induk berlainan menjalankan persenyawaan rawak. Jadi sekarang kita perlu fokus balik kepada soalan. F2 yang tidak mempunyai fenotip sama dengan induk. F2 yang tidak mempunyai fenotip sama. Maksud dia, kamu biar fokus adalah terangkan bagaimanakah kamu dapat yang ini. Okey, kalau anda tengok di sini, maksudnya bunga merah ini dia lebih kepada R besar R kecil, T kecil. Bunga putih R kecil, T besar dan T kecil. Jadi macam mana kamu nak jawab ini, pembentukan ini? Jadi seharusnya kalau anda balik kepada soalan ini, mana lagi yang kamu boleh dapatkan markah? Mana yang kamu boleh dapatkan markah? Okey. Gamet ini dia lebih fokus kepada soalan. Sekarang ini fokus persenyawaan rawak, betul dah. Tapi markah yang missing di sini adalah kamu nak sebut, kalau kamu tengok gambar raja ini iaitu R kecil dengan T kecil, T besar, T kecil ni perlu faham satu daripada ayah, satu daripada ibu ataupun satu daripada gamet jantan, satu daripada gamet betina. Jadi kalau anda tengok di sini, kalau anda jawab gamet. Gamet itu adalah apa? Kalau anda tengok A besar, T besar. Okey. A besar, T kecil. A kecil, T besar. Dan A kecil, T kecil. Ya. Kalau anda boleh nyatakan ini sebagai satu markah, maksudnya kita nak cakapkan semua gamet yang ada di sini daripada induk berlainan menjalankan persenyawaan rawak membentuk yang fenotip yang tidak sama itu membentuk apa? Iaitu A besar, A kecil, T kecil, T kecil. Maksudnya, okey, maksudnya ini bercantum dengan ini. Okey? Boleh je ataupun kalau apa yang ini, A T besar ini dengan ini. Kamu boleh tengok balik pada kamu punya gambar raja ini ya. Gambar raja ini, murid-murid. Tengok balik pada gambar raja ini. Carikan mana yang kamu dapat A besar, R kecil, T kecil, T kecil. Kamu tengok. Okey, A besar, R kecil, T kecil ini contoh di sini. Kamu dapat daripada ini dan ini. Okey. Kamu juga dapat di sini contohnya, kamu kaji sendiri ya. Biasanya cikgu tengok dia macam ni. T kecil dan T kecil ke mana? Ya, dia termasuk yang ini juga. Okey? Termasuk yang ini. Boleh juga jadi A besar, T kecil. Ya, ini pun merah dan juga rendah. Bermaksud dia daripada A besar T kecil dengan A besar T kecil. Itu yang cikgu cakap tadi. Kalau anda tengok di sini, ini. Maksudnya gamet ini dengan mana-mana pasangan yang ada boleh menjalankan persenyawaan rawak. Maksudnya boleh bergabung dengan mana-mana satu daripada induk berlainan. Jadi membentuk yang pertama, apa lagi? A besar, T kecil dan T kecil pun ada. Kalau anda tengok dalam, iaitu merah dan tinggi, bunga merah dan tinggi. Okey, serta kalau anda tengok yang putih-putih pula A dengan tinggi, boleh T besar dan T kecil. A kecil, T besar iaitu bunga putih dan rendah.
Dia biasanya kalau kamu boleh sebut mana-mana satu pun maksudnya faham dah. Sebab kita nak terangkan apanya fenotip yang tidak sama dengan bunga merah. Oh bukan. Ini memang bukan tinggi rendah silap. Bunga putih tinggi. Silap silap cikgu. Jadi ini adalah yang penting lain daripada kamu punya induk. Jadi kamu boleh nyatakan dia punya hasil persenyawaan dan juga fenotip dia kaitkan, dan itulah dia kita tengah terangkan kenapa sebahagian daripada anak-anak dihasilkan tidak mempunyai fenotip yang sama. Induk ini biasanya murid tak jawab, wajib jawab. Ini induk adalah istilah yang wajib jawab ataupun daripada ibu ke ayah. Tapi untuk soalan untuk tumbuh-tumbuhan jarang kita guna istilah ibu dan ayah lah. Tapi induk memang perlu di sini. Induk berlainan. Nampak senang tapi sebenarnya dia agak susah Mana-mana perkataan yang hilang memang tak dapat markah di sini. Sini ada 5 markah. Tulis mana-mana 2. Dan dalam SP yang sebelum ini pun yang pertama ini tidak diterima sebab soalan itu dah tulis. Biasanya dia akan menuduh hukum Mendel 2. Terangkan mengapa. Dia akan macam tu. Jadi bermula dengan semasa meiosis pembentukan gamet baru dapat markah. Okey, siapa ada soalan? Terima kasih Cihin. Cihin punya jawapan ini salah. Dia hanya hafal balik buku. Maksudnya dia boleh pakai lah. Tidak boleh pakai, memang kosong markah. Memang cikgu cakap ini adalah jawapan yang agak biasa jumpa dalam SPM, murid dapat markah kosong sebab dia tak terangkan apa yang dalam soalan. Wow, susahnya. Bukan susah. Kamu konsep betul tak? Kamu hanya perlu nyatakan je alat apa, ciri apa. Itu je dia. Oh, faham. Kamu tak nyatakan. Contoh sekarang kita cakap bunga, warna bunga dan ketinggian. Jadi kamu perlu nyata. Dengan alat dia apa, R dan T itu. Tak nyatakan itu salah. Faham. Okey, gabungan baru ini, gabungan ciri baru apa dia? Kamu perlu terangkan selanjutnya. Jadi ini yang menjadikan isu sekali lagi asal tahun itu murid memang tak dapat markah. Ada murid macam kamu lah. Maksudnya memang betul poin dia itu tapi tidak menjawab kehendak soalan. Kamu bagi balik teori. Itu kita tak nak. Okey? Siapa ada soalan murid-murid? Kalau tak ada, sekali lagi cikgu minta Cikgu pun tak nak buang masa. Sekarang cikgu nak pergi sekolah. Ada hal sikit untuk yang eksperimen. Jadi, cikgu tengah nak belikan barang-barang untuk eksperimen kamu lepas buka sekolah. Haraplah kan. Jadi, untuk murid-murid semua, sila menghargai tempat di sini Kerja yang perlu anda fokus kuis 1, 2 dan 3 ini. 1, 2 dan 3 ini. 1, 2 pun dah lepas ni. Tolong snapkan gambar termasuk hari ini punya. Kamu hantar. Dalam masa akan datang, mungkin kita akan buat peperiksaan. Kalau macam tu, kamu mungkin perlu hantar dalam PDF lah. Kalau gambar cikgu susah. Cikgu hanya nak tengok je sebenarnya. Cikgu nak tanda pun dah malas sebenarnya. Okey? Jadi, mungkin kamu perlu belajar tukarkan gambar ke dalam bentuk PDF. Macam Nadia, Farisha pun biasa buat. Saya tengok, okey bagus lah. Okey? Dalam bentuk PDF untuk senang cikgu tanda dengan menggunakan pad ini. Okey? Cikgu nak tanda macam ni. Tanda. Terpaksa. Sebab ini adalah trend dia dan dikatakan perlu membuat peperiksaan akhir tahun ataupun percubaan dengan katalah form 5. Okey? Cikgu pun harap tak adalah kalau ada cikgu yang susah ni. Okey? Jadi anda ada soalan tak? Kalau tak ada, cikgu nak tamatkan kelas hari ini. Sabar Sebelum itu, sila buka kamera anda. Terima kasih kepada Ifran sebab bersungguh-sungguh masuk ke kelas hari ini. Sila buka kamera. Cikgu akan bagi soalan nanti lepas ni. Sabar Jadi besok kita akan sambung untuk pewarisan. Dan cikgu akan terangkan kenapa untuk eksperimen kamu tak dapat markah yang penuh Ada yang dapat 6, ada yang dapat 8. Nanti cikgu akan terangkan. Sila buka kamera. Anis, Natasha, Fatin, Nur, Atira, Aifan, Nadia, Farisha, Hashika, Siti Nadia, Winnie. Jual mahal Okey. Dalam kiraan 3,
2, 1. Ani Natasha buka gambar kamera Siti Nadia. 3, 2, 1. Okay. Thank you semua. Itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih. Mana Buan? Jadi Buan pun tak ada tiba-tiba je. Ini, Buan ada. Tapi kenapa tak buka ni? Okay, itu jadi ya. Terima kasih semua ya. Kita akan jumpa besok. Dan kita juga akan bagi tahu lah apa masalah pada laporan anda. Ingatkan cikgu ya. Okay, sila beredar sekarang. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Bye. OK，老师要不要 off 那个 record 先？忘记了。Thank you 啊。所以今天。